Salam dan salam sejahtera, dan saya minta maaf kerana semalam saya tidak sempat untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh MKT UMNO, iaitu mengatakan bahawa Rafizi tidak bongkar projek terowong Lim Guan Eng, dan dia cabar Rafizi, iaitu dengan kenyataan mengatakan bahawa UMNO cabar Rafizi bongkar projek terowong Lim Guan Eng. Dan di kenyataan media yang saya baca ini, dia katakan bahawa Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, iaitu MKT, Muhammad Puat Zakarhi, hari ini mencabar timbalan Presiden PKR Rafizi Lamli supaya membongkar projek terowong bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, iaitu Lim Guan Eng. Dan dia juga berkata bahawa Rafizi tidak akan buat demikian kerana Lim adalah kroninya. Walaupun Lim sudah didakwa, tetapi rakyat ingin tahu macam mana terowong itu gaib. Projek kapal tempur pesisir lewat, kamu bising, terowong gaib, kamu senyap. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO ni, pada pandangan saya, beliau tidak faham. Beliau sengaja nak membangkitkan isu ini, membuat propaganda kepada rakyat yang beliau sendiri sebenarnya dah tahu parti UMNO itu terjerumus sama dalam kancah penyelewengan rasuah yang paling besar dalam negara ni. Jadi dia nak cerita tentang terowong Lim Guan Eng ni, pada pandangan saya, perkara itu sudah berada di mahkamah. Kalau kes sudah berada di mahkamah, buat apa kita nak bongkar lagi? Jadi biarkan pihak hakim, pihak peguam yang ada di sana menentukan kesahihan adakah Lim Guan Eng itu bersalah. Ini adalah satu fakta yang jelas. Jika Rafizi Lamli membongkarkan isu yang seperti ini, maka nanti Rafizi Lamli yang masuk penjara, Rafizi Lamli yang kena dakwa. Dan Rafizi Lamli pula boleh dikatakan sebagai seorang yang tidak mematuhi peraturan negara kita ini, yang mana benda-benda ni sudah pun di dalam kes mahkamah. Jadi jangan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO ni membuat kenyataan yang pada saya kurang cerdik. Benda dah masuk dalam mahkamah, kes ada berjalan hari ni. Jadi kenapa, macam mana kita nak bongkar? Siapa yang nak bongkar lagi? Kan mereka dah ada hakim, dah ada peguam. Jadi benda ni simple. Yang mana kalau dia nak sangat benda ini dibongkar, UMNO bongkar lah. Pemimpin-pemimpin UMNO, blogger-blogger UMNO, walaon-walaon UMNO tu banyak yang boleh bongkar. Jadi dia kata, cerita projek kapal LCS yang dia kata, projek kapal tempur pesisir pantai, pesisir LCS lewat, kamu bising. Ini lagi satu, Muhammad Puat ni tidak faham-faham. Muhammad Puat jangan bohong rakyat ya. Ini yang saya tidak suka kepada pimpinan UMNO ni, pemutal belit yang daripada dulu sampai hari ni tidak siap-siap, yang mana propaganda yang kosong. Pemahaman rakyat yang mengatakan bahawa duit 6 bilion habis, kapal tak nampak. Bukannya macam tu. Kalau Muhammad Puat ni tidak faham bahasa, saya ni ajar. Dia bahasa mudahnya macam tu. Jadi yang sebenarnya, apa yang kamu buat dengan duit 6 bilion ni? Tak payah nak menipu lah. Saya ni duduk dalam angkatan tentera. Saya ni bekas tentera. Veteran tentera. Saya pernah duduk dalam pembelian. Apabila berlaku benda ni, saya nak bagi tahu dekat ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO ni, kamu nak membohongi rakyat, ramai bekas-bekas tentera, ramai bekas-bekas tentera yang duduk pembelian, tak kira pangkat kecil ke besar. Kalau tanya ke dia bagaimana benda ni boleh berlaku, dia mudah. Kamu beli barang-barang, kapalnya tak buat. Beli barang-barang yang contohnya konon-konon melibatkan kapal LCS ini tadi. Tapi rupa-rupanya barang-barang ini tak penting. Sebab itulah putik telinga lah, putik apalah semua ada ni cerita dia. Jadi kapal tak buat, tak siap, tetapi kamu beli barang yang konon-kononnya melibatkan spare part kapal lah kononnya. Jadi benda ni dibeli, walaupun kamu beli kain seperti ini pun kamu kata untuk kapal itu. Jadi dia melibatkan duit 6 bilion. Sebenarnya kalau tujuannya adalah untuk mengalihkan duit itu, mengambil duit itu, mencuri duit itu. Jadi barang sudah dibeli tetapi kapalnya tak boleh nak siap. Sebab sepatutnya duit itu untuk pembinaan kapal. Tetapi beli peralatan tu dah 6 bilion. 6 bilion peralatan tu, peralatan yang itulah yang dilihat oleh media tu. Jadi yang rakyat dah faham dah tu. Cuma kenapa barang itu dibeli dan akhirnya tidak ada manfaat untuk kegunaan kapal ini tadi. Akhir duit itu lesap. Ini maksudnya. Jadi jangan dia berbelit-belit. Umpamanya, kita sekarang ni nak membuat telefon. Sepatutnya telefon tu, dalam telefon bimbit kita tu, isinya yang kita nak beli untuk satu
dalam body telepon ni isinya tu sepatutnya dengan elektroniknya. Dia pergi beli ni. Dia beli gelas, dia pergi beli kunci, dia beli macam-macam lah. Benda yang tidak ada kena-mengena dengan kapal pun dia beli. Jadi itulah dia. Ini adalah cara untuk menyelewengkan duit itu. Jadi apa yang dibongkar oleh Rafizi Lamli bukan berpandukan atas benda yang dia fikir sahaja ataupun benda yang dia tidak nampak. Benda dia berpandukan kepada laporan-laporan yang ada tertulis, yang terbukti daripada PSC. Dan dia juga ada orang-orang dia untuk pergi melihat benda tu. Bukannya dia sembrono buat kenyataan. Jadi nak kaitkan antara terowong dengan LCS, jauh sangat beza dia ni. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dia tak faham-faham. Kapal itu tidak akan boleh siap. 6 biji kapal. Sekarang ni 6 bilion. Sekarang ni ada lagi balance, ada 3 bilion. 3 bilion boleh siap ke kapal ni. Sedangkan pembinaan yang satu baru 50%. Yang lain yang 5 biji ni. 5 biji lagi. Jadi dia jangan nak membohong. Kalau tidak nanti kita kena lagi pam lagi duit masuk ke dalam tu. Itu isu dia. Jadi saya menjawab isu ini kerana ini adalah satu putar belit yang pemimpin-pemimpin UMNO kerja dia itulah. Nama saja orang lama dalam politik nak putar belit dengan rakyat. Jadi kalau betul-betul ni ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO ni hebat, kau samanlah Rafizi Lamli tentang kapal LCS ni. Apa yang masalahnya? Ada berani? Ada puat berani saman Rafizi? Ataupun kau sendiri pergi buat laporan polis? Dia kata penghantaran kapal pertama lewat dari tarikh asal pada April 2009. Kelewatan itu ditambah parah kerana dibekukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Tapi LCS tidak gaib macam terowong. Isu dia, isu terowong itu dah masuk kes mahkamah. Jangan lagi ni MKT UMNO ni nak sibuk. Kalau dia nak sibuk, kau bongkar sendiri, kau tengok. Kau mendahului hakim. Jadi dia jangan membodohkan rakyat untuk nak mendengar hujah dia. Apabila kes dah masuk mahkamah, kita pula sebagai rakyat ni, rakyat biasa, dia nak sibuk-sibuk, kita tak pasal-pasal kena dakwa. Jadi Muhammad Puat ni, dia cuba membuat trik supaya kita pula kena. Padahal dia sendiri tu pergi buat siasatan. Dia pandai bercakap, dia kena hebat lah. Jadi dia cakap, LCS tidak gaib macam terowong. Masalahnya tak gaib, duitnya hilang. Nyata. Ini terowong ni yang kita tak tahu. Adakah betul Lim Guan Eng makan duit? Saya tak nampak Lim Guan Eng kaya. Kita tengok Menteri UMNO, banyak yang kaya raya tu. Jadi tak payah buat trik lah Muhammad Puat ni. Rakyat dah faham lah. Dia tak payah nak menceritakan trak Rafizi lah apalah. Dia cakap semalam seorang pegawai kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas Khas Abdul Latif membuat laporan polis terhadap Rafizi. Baguslah. Bermakna Muhammad Puat ni, dia menyokong tindakan yang dibuat oleh Abdul Latif ni. Bekas UMNO pergi bersatu. Tapi kamu bergaduh dengan bersatu hari-hari. Hari ini kamu kata Rafizi, lepas tu kamu sokong kepada kenyataan yang dibuat oleh laporan polis yang dibuat oleh pegawai Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ini adalah cara UMNO. Apabila ada kenyataan yang kita rasa sah, memang berlakunya penyelewengan, buat laporan polis. Maka Rafizi Lamli terpaksa menghadap undang-undang. Tetapi akhirnya, penghujungnya, ini kita tengok. Rosmah masuk penjara, Najib masuk penjara, semuanya ada nanti. Pemimpin mana tu? Pemimpin PH. Permainan UMNO, asyik-asyik terowong Lim Guan Eng. Asyik-asyik terowong Lim Guan Eng. Tapi benda tu belum lagi disahkan, diputuskan di mahkamah. Pemimpin UMNO yang dah diputuskan dekat mahkamah, duit berjuta-juta, berbilion-bilion, siapa nak jawab? Mama Puan nak bayar tiap-tiap hari 5 juta lebih. Siapa yang buat kerja ni? Apakah pemimpin PH? 5 juta setiap hari, Cerita terowong Lim Guan Eng, rakyat tak pernah bayar pun sehari 5 juta. Jadi benda ni cakap saja. Kita pun tak tahu lagi apa dia punya cerita. Tetapi yang nyata adalah 1MDB yang dibuat oleh Najib pimpinan UMNO ni. Yang kamu agung-agungkan. 5 juta rakyat kena bayar. Benda-benda lain lagi. Berapa banyak ketirisan yang UMNO buat? Pemimpin UMNO Barisan Nasional buat. Kau cerita terowong. Apa dia terowong tu menyusahkan rakyat? Ada tak duit rakyat dicuri? Ada tak dia buat GST kepada rakyat? Tak ada.
Yang membuat masalah hari ini adalah pimpinan UMNO Barisan Nasional menyebabkan rakyat sengsara hari ini adalah disebabkan itulah. Jadi kenapa kami ini begitu gigih untuk berjuang memperbetulkan benda ini? Kerana kami nak generasi akan datang tidak sama seperti yang ada hari ini. Jadi buat ni kena sedar. Jangan jadi ahli majlis kerja tertinggi UMNO tetapi membodek aja kerja. PRU nanti tentukan menang. Buktikan kepada rakyat bahwa rakyat sokong kamu punya hujah-hujah ni. Itulah pencerahan saya dengan dia ni.